اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bagi memberkati majlis, kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnia-Nya sekali lagi dapat kita berkumpul bagi bersama-sama menjayakan satu majlis, iaitu Forum Food Safety Keselamatan Makanan yang bertajuk Tanggungjawab Agama dan Perundangan. Anjuran daripada Persatuan Alumni Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Pusat Alumni dan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA. Untuk makluman semua, objektif utama program ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita mewujudkan ruang diskusi ilmiah dalam kalangan alumni yang peka dengan kegiatan arus perdana, seterusnya memberi peluang kepada mereka untuk mengupas isu-isu semasa. Khususnya, pada hari ini kita akan mengupas peranan agama dan perundangan dalam memastikan keselamatan makanan di Malaysia pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya mengalu-alukan kedatangan panel-panel kita pada hari ini yang saya hormati Profesor Madya Tan Sri Dr. Muhammad Azim Khalil Rahim daripada Fakulti Sains Kesihatan, merupakan alumni pada tahun 2013. Seterusnya yang saya kasihi Dr. Ahmad Faizul Ismail, Ketua Pusat Pengajian Islam Syariah, merupakan alumni pada tahun 2004. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, dengan segala hormatnya saya mempersilakan TS Dr. Muhammad Azim Khalil Rahim untuk menyampaikan, untuk menjawab soalan kita pada hari ini. Yang pertama, isu berkaitan food safety sentiasa menjadi bualan masyarakat dan kadang-kala menimbulkan kegelisahan dalam kalangan mereka. Jadi, soalannya, apakah yang diartikan dengan food safety ataupun keselamatan makanan menurut pandangan agensi pengawasan ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia dan penguatkuasaan serta perundangan di Malaysia? Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan kepada sahabat moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati sahabat panelis yang berusaha Dr. Ahmad Faizul Ismail serta hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberi peluang untuk berkongsi ilmu bagi keselamatan makanan pada hari ini. InsyaAllah untuk slot ini saya akan berikan pengenalan mengenai keselamatan makanan dalam konteks yang mudah serta yang mudah dipahami lah. Sebelum kita pergi kepada definisi keselamatan makanan, saya ingin menarik perhatian hadirin hadirat mengenai laporan dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada tahun 2019. WHO telah melaporkan di mana dianggarkan sebanyak 1/10 daripada penduduk dunia pernah mengalami keracunan makanan. Dikenal pasti juga sebanyak 200 penyakit adalah disebar melalui makanan. Statistik juga menunjukkan sebanyak 420,000 kematian yang direkodkan adalah berpunca daripada makanan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 125,000 kematian adalah melibatkan kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke bawah. Bagi Kementerian Kesihatan Malaysia juga, KKM telah mengeluarkan laporan data bagi tahun 2010 hingga 2016, di mana keselamatan makanan jika tidak diberi perhatian yang kritikal boleh menyebabkan keracunan makanan yang amat serius. Jumlah kes keracunan makanan yang direkodkan adalah sebanyak 3,126 kes, yang mana mengakibatkan seramai 838 penduduk Malaysia telah jatuh sakit akibat keracunan makanan itu sendiri. Dan dianggarkan juga seramai 40 penduduk Malaysia akan mengalami keracunan makanan pada setiap hari, sama ada mereka sedar ataupun tidak. Dan dianggarkan juga tidak kurang 2 orang daripada penduduk Malaysia akan mengalami keracunan makanan bagi setiap jam. Begitulah statistik mengenai keselamatan Malaysia, keselamatan makanan di dunia dan juga di Malaysia. Baik, sekarang saya ingin membawa kita kepada definisi makanan yang selamat. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan yang selamat?
Makanan yang selamat ditakdirkan sebagai makanan yang bebas daripada kuman yang berbahaya, racun, toksin dan bersih daripada najis dan bahan buangan yang lain. Pendek kata, makanan tersebut perlulah disediakan dengan cara penyediaan yang bersih dan juga selamat. Namun, berlaku juga terdapat kekeliruan berlaku. Ada tanggapan yang mengatakan makanan bersih adalah selamat. Sebenarnya tidak. Makanan yang bersih tidak semestinya selamat. Tapi makanan yang selamat sudah semestinya bersih. Apabila kita berbicara mengenai makanan yang selamat, adalah tidak lengkap jika kita tidak menyentuh mengenai zon bahaya makanan. Apakah yang dimaksudkan dengan zon bahaya makanan itu sendiri? Yang pertama ialah zon bahaya makanan merupakan julat suhu yang perlu diberi perhatian bagi mengelakkan berlakunya sebarang potensi makanan menjadi tidak selamat. Ianya termasuklah daripada penyimpanan bahan mentah itu sendiri sehinggalah makanan tersebut dimasak. Kalau dalam konteks kita panggil industri makanan, daripada ladang hingga ke garpu lah. Kemudian julat suhu yang dikategorikan sebagai zon bahaya makanan adalah antara 5 darjah Celsius hingga 63 darjah Celsius. Jadi jika kira kita menyediakan makanan, zon inilah yang kita perlu ambil berat dan perlu kita elakkan daripada kita menyediakan makanan tersebut. Selagi makanan tersebut disimpan, diproses, dimasak serta dihidang di luar daripada zon bahaya makanan tersebut, potensi makanan tersebut untuk menjadi bahaya adalah sangat minimum. Namun jika sekiranya makanan tadi telah dimasak tapi maknanya kita biarkan pada keadaan kita holding dia dalam keadaan pada julat suhu yang kita panggil zon bahaya makanan tadi, sekurang-kurangnya tidak melebihi 4 jam. Dan jika sekiranya melebihi 4 jam adalah disarankan makanan tersebut perlu dibuanglah daripada kita punya penyediaan tadi. Baik, saya juga ingin menunjukkan slide di sini. Okey, so terdapat beberapa poin penting yang perlu kita beri perhatian apabila kita bermain dengan suhu semasa mengendalikan makanan. Yang pertama, pastikan suhu bahan mentah sejuk beku yang kita terima ataupun kita beli perlu disimpan pada suhu negatif 18 darjah Celsius. Yang kedua, pada suhu kosong hingga kurang daripada 5 darjah Celsius tadi, kebanyakan bakteria yang berada pada makanan tersebut berada dalam keadaan tidak aktif ataupun dorman. Yang mana kebanyakan bakteria ini tidak akan membiak dan sebagainya. Namun, bakteria masih lagi berada dalam makanan tersebut. Pada julat suhu zon bahaya makanan antara 5 hingga 63 tadi, kebanyakan bakteria akan mula membiak ataupun dia bergerak aktif. Dan suhu paling optimum untuk pertumbuhan bakteria ini adalah pada suhu 37 darjah Celsius. Apabila suhu melebihi lebih pada 63 darjah Celsius, sebahagian bakteria telah mula berhenti dan juga membiak. Pada suhu 70 hingga 75, makanan yang dipanaskan pada suhu tersebut perlulah disertakan dengan masa sama ada saat ataupun minit. Sekurang-kurangnya ia boleh membunuh sehampir 5% kandungan bakteria dalam makanan tersebut. Dan pada suhu 85 darjah Celsius ke atas, sebahagian bakteria mula dimusnahkan. Pada suhu 110 dan ke atas, di sinilah kita takrifkan sebagai zon paling selamat untuk memasak makanan dan di mana hampir 100% bakteria tersebut telah dimusnahkan. Bagi aspek kuasa perundangan pula, terdapat beberapa akta dan peraturan-peraturan yang telah digubal yang boleh diguna pakai oleh agensi-agensi penguat kuasa di Malaysia. Antaranya Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga PBT tempatan. Antaranya ialah Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009, Akta Kawalan Penyakit 1988 dan peraturan-peraturan kecil yang digubal oleh pihak berkuasa tempatan. Kesemua akta dan peraturan ini adalah digubal bagi melindungi pengguna dari sebarang risiko atau kemudaratan yang boleh berlaku apabila pengguna tadi mengambil makanan yang telah dimasak tadi. Kebiasaannya antara tindakan yang boleh diambil oleh penguat kuasa adalah denda tidak melebihi RM10,000 atau denda tidak kurang daripada 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Saya rasa cukup dulu untuk setakat ini. Saya serah kembali kepada moderator. Wallahu a'lam.
Terima kasih diucapkan kepada Dr. Azim atas ulasan sebentar tadi. Saya tertarik dengan satu kata-kata beliau berkenaan dengan makanan yang bersih tidak semestinya selamat. Namun, makanan yang selamat sudah semestinya bersih. Jadi apabila berbicara tentang bersih, ia sudah pasti berkait rapat dengan agama Islam. Jadi soalan saya kepada Dr. Faizul, Islam ini merupakan satu jalan kehidupan yang sejahtera, way of life. Jadi telah menggariskan pelbagai parameter, dawabit, garis panduan dan pantang larang demi kesejahteraan penganut agama Islam sendiri. Jadi begitu juga halnya dengan berkaitan pemakanan, saya memohon pandangan doktor, apakah konsep keselamatan makanan ataupun food safety menurut maqasid syariah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih ucapkan kepada saudara moderator kita, saudara Baihaqi. Yang dihormati Yang Berusaha Profesor Madya, TS Dr. Azim Khalili bin Rahin. Seterusnya penganjur iaitu alumni FKI Uniza. Soalan yang menarik yang berkaitan dengan maqasid, berkaitan dengan dawabit, yang berkaitan dengan food safety. Pertama-tamanya, sebelum saya mengulas panjang tentang isu ini, satu perkara yang kita perlu faham bahawa Islam adalah satu agama yang memberi panduan kepada kita secara umum dan secara khusus. Dalam perkara-perkara yang khusus, kita ada panduan yang kita kata boleh dikatakan perlu diikuti ataupun ditinggalkan secara spesifik. Namun di sana terdapat pelbagai konsep yang berbentuk umum, yang berbentuk kita kata garis panduan asas, yang mana ia menjadi ruang yang sangat terbuka kepada kita untuk mengkaji dan mendalami. Termasuklah dalam isu food safety, yang mana isu yang paling utama dalam food safety adalah halal haram lah. Jadi apabila kita bercakap tentang ruang yang terbuka inilah, kita umat Islam perlu mengambil tanggungjawab sebagaimana yang telah dilakukan oleh Profesor Madya Dr. Azim tadi, yang mana kita perlu menjadi seorang pakar, seorang saintis yang mengkaji bagaimanakah apabila dikatakan halal, bagaimanakah halal itu dicapai. Kita kaji secara fakta, kita buat kajian sehingga kita membuat penemuan-penemuan yang membantu menyokong apa yang diajar oleh agama kita. Okey, berbalik kepada maqasid dalam food safety. Apa yang dimaksudkan dengan maqasid dalam food safety? Pertama, kita perlu faham bahawa maqasid syariah itu ataupun objektif syariah itu sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai darul mafasid wa jalbul manafi', iaitu mendatangkan mengelakkan keburukan dan mendatangkan kebaikan. Apabila kita berbicara tentang food safety dan maqasid syariah, kita boleh faham bahawa apakah yang dikatakan sebagai perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan daripada makanan. Apakah yang dikatakan sebagai mengelakkan keburukan yang dihasilkan daripada makanan yang kita makan. Dan maqasid ini merupakan payung. Maqasid ini merupakan kita kata hala tuju secara umum yang perlu kita pastikan kita capai apabila kita melaksanakan perkara-perkara tertentu. Dan perkara-perkara tertentu itulah yang disebutkan sebagai dawabit, sebagai garis panduan. Okey, dan saya percaya para penonton sekalian sudah biasa mendengar di sana terdapat 5 maqasid asas dalam Islam, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Namun bagi mencapai maqasid yang umum dan terbuka ini, di sana terdapat pelbagai dawabit, pelbagai garis panduan yang mana dalam aspek food safety ini dirungkai ataupun dipadatkan dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiba. Maaf saya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma halalan thayyiba. Okey, wahai manusia, makanlah
mimma razaqnakum halalan thayyiba. Perkara apa-apa yang kami rezekikan kepada kamu yang halal dan yang baik, yang thayyibah. Baik, bagaimanakah halalan thayyibah ini menjadi dawabit kepada kita umat Islam? Di sini ingin saya bawa satu perkara yang mungkin boleh menjadi panduan kepada kita untuk memahami bagaimanakah Islam meletakkan satu perkara secara asas, kemudian bagaimana ia dicapai. Yang pertama, saya boleh sebutkan bahawa halalan thayyibah ini apabila kita laksanakan, kita boleh letak pada satu kerangka yang saya namakan sebagai kerangka 4 lapisan ataupun 4 tiers. 4 lapisan bagaimanakah halalan thayyibah itu dicapai. Yang pertama, halal. Apabila kita bercakap tentang makanan, kita kena pastikan Islam menyebut ia mestilah halal. Kita kena tahu apakah makanan yang tidak boleh dimakan, apakah makanan yang boleh dimakan. Kita kena tahu bahawa khinzir itu haram. Kita kena tahu bahawa ayam itu halal, tetapi apabila dia halal, ia perlu melalui proses yang kedua, iaitu proses yang dinamakan sebagai proses penyembelihan. Dan itulah yang dinamakan sebagai tahap kedua. Selepas halal, kita mesti memastikan bahawa halal itu melalui satu proses yang dinamakan sebagai proses penyembelihan, proses pembersihan dan sebagainya. Setelah memastikan bahawa makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halal, kita mesti memastikan ia melalui proses yang dibenarkan oleh syarak. Penyembelihan itu mestilah penyembelihan yang menepati syarat-syaratnya. Mestilah kita kata memutuskan urat merih dan sebagainya, mestilah dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, peringkat yang ketiga, kita mesti memastikan bahawa makanan yang kita makan itu selain daripada halal, diproses secara halal, mestilah juga dipastikan bahawa ia adalah thayyibah. Thayyibah inilah yang kita kata yang disebutkan oleh Dr. Azim sebentar tadi. Kita mesti memastikan makanan itu bersih, dan bersih itu tak semestinya selamat. Kita mesti juga memastikan ia juga selamat. Itulah antaranya thayyibah. Okey, dan selepas memastikan ianya thayyibah, kita juga mesti memastikan bahawa proses thayyibah itu juga ada. Okey, bagaimanakah caranya kita memproses makanan itu supaya sentiasa bersih, sentiasa selamat. Makanan itu mestilah diletakkan di tempat yang kita kata terlindung daripada pencemaran. Makanan itu mestilah dimasak dengan cara yang betul, pada suhu yang tepat. Jika sekiranya proses itu tidak dilakukan, kemungkinan proses thayyibah tidak berjaya. Walaupun ianya disembelih dengan cara yang betul, iaitu melalui proses yang kedua, proses penghalalan yang betul. Dan walaupun makanan itu adalah dikategorikan oleh syarak sebagai makanan yang halal, apa yang penting kita kena faham di sini adalah sesuatu yang halal dan thayyibah itu apabila diletakkan dalam satu kerangka yang tertentu, di sanalah kita apabila melengkapinya, kita akan berjaya mencapai apa yang dinamakan sebagai maqasid syarak. Apa yang dinamakan sebagai makanan itu akan mengelakkan kita daripada menerima mudarat daripadanya. Makanan itu membantu kita mendapat manfaat yang pelbagai daripadanya. Dan daripada 4 dawabit ataupun 4 lapisan garis panduan yang saya sebutkan tadi itu, kita perlu memastikan 3 perkara yang ingin saya kongsi di sini. Yang pertama, makanan yang kita sediakan itu mestilah yang pertama suitable ataupun sesuai untuk dimakan. Ini adalah dawabit ataupun ciri-ciri yang perlu kita faham apabila kita bercakap tentang makanan yang selamat. Pertama yang kita kena pastikan makanan itu sesuai. Janganlah kita bagi makanan bagi bayi yang umurnya kurang 6 bulan dengan makanan yang tidak sepatutnya. Janganlah kita berikan kepada badan kita walaupun umur kita muda. Makan dengan makanan segera yang terlalu banyak. Makan makanan yang diproses terlalu banyak. Makan makanan yang kita kata berlemak terlalu banyak. Pastikan ianya sesuai untuk kita. Yang pertama. Yang kedua, kita mesti memastikan bahawa proses penyediaan makanan itu higienik ataupun bersih. Kita kena memastikan ianya bersih. Dan yang ketiga, kita juga mesti memastikan bahawa proses penyediaan makanan itu adalah selamat. Okey, ada kalanya proses penyediaannya menggunakan bahan-bahan yang kita kata tidak dibenarkan. Sama ada tidak dibenarkan oleh syarak, kadang-kadang ia juga kadang-kadang tidak dibenarkan oleh undang-undang, tidak dibenarkan oleh garis panduan makanan selamat dan sebagainya. Walaupun ianya halal, walaupun ianya bersih, kita kena memastikan ketiga-ketiga perkara ini lengkap bagi memastikan pemeringkatan 4 maqasid ataupun dawabit bagi mencapai maqasid syarak, keselamatan makanan itu tercapai. Jadi itu untuk raun yang pertama. Saya serah dulu kepada moderator untuk soalan yang seterusnya.
Terima kasih diucapkan kepada Dr. Faizul atas penerangan tentang maqasid syariah bagi untuk kita menggaris panduan tentang makanan-makanan sama ada halal ataupun tidak. Maka benarlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya halal itu jelas dan sesungguhnya haram itu juga jelas. Jadi kita kembali soalan kepada Profesor Madya Dr. Azim. Soalan dia, Prof, pada Ramadan tahun lepas 1441 Hijrah, kita dikejutkan dengan satu tragedi keracunan makanan yang mana ia berpunca daripada puding buah dan melibatkan 99 orang mangsa daripada 20 buah keluarga yang berlainan dan juga telah mengorbankan satu nyawa yang tidak bersalah. Jadi soalannya, Prof, bolehkah Prof terangkan bagaimana bakteria dan bahan pencemar boleh masuk dan merebak di dalam perut kita? Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Saya pergi betulkan sikit soalan tadi ya. Bukan puding buah tapi puding buih. Okey, atau lepas tu puding buih disebabkan oleh telur lah. Okey, terima kasih ya. Okey. So soalan dia bagaimana bakteria atau bahan pencemar boleh masuk dalam perut manusia lah. Okey. So sebenarnya mengikut kajian telah dilakukan, kebanyakan punca utama bakteria atau bahan pencemar memasuki badan manusia adalah melalui pencemaran silang. Jadi kita kena tengok apa itu definisi pencemaran silang itu sendirilah. Yang pertama, dia punya pencemaran silang ni adalah definisi dia adalah pencemaran silang adalah proses pemindahan ataupun penyebaran bakteria daripada manusia atau objek ke makanan atau peralatan atau tempat penyediaan makanan yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran tadi. Baik, apa yang dimaksud sebagai pencemaran silang? Maksudnya pencemaran silang ni berlaku disebabkan oleh pencemaran silang antara sama ada manusia, peralatan, bahan mentah ataupun ruangan penyediaan makanan yang kita sediakan tadi. Okay, kemudian kebiasaannya kita ada 5 keadaan utama yang boleh menyebabkan pencemaran silang semasa kita menyediakan makanan tersebut. Yang pertama adalah daripada peralatan yang kotor kepada makanan itu sendiri. Sebagai contoh, kita mengambil macam kita menyediakan makanan. Maknanya kita potong ayam menggunakan chopping board. Tapi sebelum kita guna chopping board tersebut, kita lupa untuk membasuh chopping board terlebih dahulu. Yang kedua, pisau yang kita gunakan untuk memotong ayam tadi, kemungkinan juga kita tidak basuh. Jadi kemungkinan bakteria daripada chopping board atau papan pemotong ataupun pisau tadi berkemungkinan telah berpindah daripada pisau dan chopping board kepada makanan yang telah kita sediakan tadi. Yang kedua, daripada pengendali makanan kotor kepada makanan itu sendiri. Sebab itulah di dalam kita panggil Kementerian Kesihatan, sesiapa yang ingin berniaga makanan perlu kita panggil mengikuti kursus latihan pengendali makanan yang diadakan selama 3 jam, di mana dalam kursus tersebut dia punya silibus adalah berfokus untuk memastikan pengendali makanan mengamalkan amalan pengendali makanan yang baik. Sebagai contoh kita ambil, kalau katalah saya menyediakan makanan, semasa saya belum menyediakan makanan tersebut, saya tidak mandi. Jadi kemungkinan badan saya ni ada kuman-kuman yang mungkin boleh masuk dalam, boleh dipindahkan kepada makanan apabila saya menyediakan makanan tadi. Yang kedua, paling penting bagi penyedia makanan, perlu sentiasa membasuh tangan dengan sabun. Sebab 9/10 kes keracunan makanan adalah biasanya disebabkan oleh kecuaian pengendali makanan membasuh tangan dengan betul. Seterusnya, yang ketiga, daripada peralatan kotor kepada peralatan yang bersih. Okey, yang ni contoh dia simple. Sebagai contoh, apabila kita membasuh pinggan di rumah, yang biasa kita basuh di rumah, biasanya lepas kita basuh dengan sabun, kita cuci, kita akan lap. Biasanya kita akan lap pada permukaan atas pinggan sahaja. Yang bawah kita tidak lap. Kalau di rumah tak apa, sebab kita akan keringkan pinggan tadi atas ring ataupun atas rak pengering. Tapi kalau di kedai makan, kebiasaannya dia tidak letak atas rak pengering. Biasanya dia akan tindan atas pinggan yang telah dibasuh sebelum ini. Jadi kemungkinan apabila kata kita tidak mengelap di bahagian bawah pinggan tadi, kemungkinan ada kuman, dan kuman tersebut bila kata ditindan atas pinggan yang telah bersih sebelum ini, kemungkinan bakteria tadi telah dipindahkan daripada bawah pinggan kepada pinggan yang atas yang satu lagi.
Seterusnya, daripada makanan yang tidak bersih atau mentah kepada makanan yang sudah dimasak. Sebagai contoh, kita ambil, kita sediakan ayam masak merah. Okey, secara logiknya kita akan buat sambal, kita akan masak ayam goreng. Jadi kemungkinan sambal kita masak pada suhu yang bersesuaian, di mana kemungkinan kandungan bakteria pada sambal tersebut hampir 100% tiada. Tapi disebabkan ayam tidak dimasak dengan sempurna, maksudnya ayam tersebut kemungkinan semasa proses kita menyah beku ataupun kita thawing proses tidak mengikuti proses yang sebetul, kemungkinan ayam tersebut walaupun nampak macam dah masak, tapi di dalam masih lagi ada darah. Jadi kemungkinan salmonella yang berada dalam ayam tersebut boleh kita panggil bercampur dengan sambal ayam yang kita masak tadi. Seterusnya yang terakhir iaitu haiwan perosak ataupun haiwan peliharaan kepada makanan. Kalau kita tengok di kedai-kedai makan, kebanyakannya yang jenis kita panggil ruangan terbuka. Jadi di bawah kita panggil haiwan perosak tu, kalau kita ikut justifikasi haiwan perosak, kita akan ada lipas lalat tikus. Tapi sekarang ditambah lagi beberapa haiwan yang diklasifikasikan sebagai haiwan perosak. Antaranya ialah semut, kedua nyamuk, ketiga lipas, ketiga cicak, keempat burung, kucing dan sebagainya. Jadi apabila haiwan perosak ini berada dalam ruangan penyediaan kita, secara tidak langsung sebenarnya dia boleh menjadi potensi berlakunya pencemaran silang. Kalau kita tengok, kalau kata kita buat menyediakan makanan di rumah, kita ada haiwan peliharaan seperti kucing. Dan apabila kita memasak, biasanya kita perlu bersih kita punya ruangan kerja kita tu dengan sebersihnya, maksudnya kita boleh basuh dengan air sabun ataupun gunakan air panas untuk kita seterai kita punya meja kerja. Dan kebiasaannya kucing ataupun haiwan peliharaan ni dia jarang mandi. Kan? Jarang sangatlah nampak dia mandi. Dan biasanya kalau kata dia lalu duduk atas kita punya ruangan penyediaan, secara tak langsung bakteria yang mungkin ada pada haiwan peliharaan tersebut boleh masuk ataupun tercemar dalam makanan yang telah disediakan tadi. Sebab itulah bagi penyedia makanan, selain daripada kebersihan diri, ruangan penyediaan kerja juga kita perlu sentiasa basuh dan juga sanitize lah. Kemudian yang paling penting, selalu pastikan kita punya ruangan kerja, sama ada dapur rumah ataupun dapur restoran, perlulah sentiasa kita panggil dijalankan pembersihan yang sempurna bagi setiap hari. Maksudnya sebarang sampah-sampah perlulah dibuang ke tong sampah yang utama di luar daripada premis tuan-tuan lah. Okey. Saya rasa cukup setakat ni dulu. Saya serah balik kepada moderator. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Azim atas penerangan berserta dengan fakta yang lengkap berkenaan dengan keselamatan makanan sebentar tadi. Kembali kepada Dr. Faizul. Jadi pada soalan kepada Dr. Faizul, untuk mendapat status pedagang Muslim yang jujur dan amanah, lebih-lebih lagi pada bulan yang penuh berkat ini, mengapa mereka mesti memastikan segala urusan berjalan dalam kerangka yang halal? Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator di atas soalan kedua tadi itu. Mengapa kita perlu kepada halal? Mengapa kita perlu kepada halal? Apa yang pasti, kita selaku umat Islam, kita berpegang kepada satu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala tingkah laku kita adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita mesti mematuhi segala perintah, segala arahan dan segala apa yang diturunkan oleh melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pula perlulah menjadi garis panduan dalam hidup kita. Terutamanya apabila kita melakukan perniagaan dan perniagaan itu berkait dengan makanan. Dua perkara yang perlu kita faham di sini, perniagaan itu mestilah kita kata halal dan makanan yang kita jual itu juga mestilah halal. Mengapa perlu halal? Jawapannya banyak. Yang pertama yang kita kena tahu, halal itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat sebagaimana ayat yang saya sebutkan pada sesi yang pertama tadi, maafkan saya atas kesilapan sedikit itu. Ya ayuhan nas kulu mimma razaqnakum halalan tayyiba. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai manusia, makanlah kulu mimma razaqnakum halalan tayyiba. Makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu yang halal dan yang tayyibah, yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Kita jual benda yang halal, kita pastikan perniagaan kita halal adalah kerana ia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai umat Islam, kita tahu bahawa setiap perbuatan kita sama ada patuh kepada perintah Allah, melanggar perintah Allah dan sebagainya menjadi accountability kita, di mana ianya akan disoal di akhirat nanti. Bercakap tentang soal di akhirat nanti, perkara yang kedua, yang halal itu sebenarnya akan menyelamatkan kita daripada seksa api neraka. Kerana Nabi SAW menyebut, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh pada tubuh badan manusia itu yang datang daripada rezeki yang halal, yang haram, yang datang daripada makanan yang haram, fannaru aula bih. Maka nerakalah yang layak, lebih layak untuk daging berkenaan. Okey, disebut oleh Sahal bin Abdullah bahawa an-najatu salasah. 3 cara untuk kita selamat daripada siksaan api neraka. Yang pertama, aklul halal, makan perkara yang halal. Wa adaul faraid, melaksanakan perkara-perkara wajib. Wal iktida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Halal itu adalah untuk menyelamatkan diri kita daripada api neraka. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu kepada halal? Kerana yang ketiga, halal itulah yang akan menyebabkan doa kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah itu annallaha tayyibun. Allah itu tayyib, sebaik-baiknya. Okey, la yaqbalu illa tayyibah. Dan mana ianya tidak menerima, Allah tidak menerima kecuali benda-benda yang baik sahaja. Amalan yang baik, rezeki yang baik, manusia yang baik tumbuh daripada rezeki yang halal. Okey, yang mana diriwayatkan daripada hadis yang sama, di mana seorang lelaki yutilus safar, yang banyak bermusafir, banyak berjalan. Okey, sehingga kusut masai rupa dia. Kemudian mengangkat tangan ke langit. Yarfa'u yadaihi ila sama. Mengangkat dua tangannya ke langit, menyebut ya Rabb, ya Rabb 3 kali Nabi sebut ya Rabb, ya Rabb. Sedangkan makanannya haram, sedangkan pakaiannya haram, sedangkan kita kata minumannya haram, dan dia memberi makan daripada benda yang haram. Macam mana doanya nak diterima? Ini kata Nabi SAW kepada kita. Dan di sana juga terdapat satu riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa beliau telah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimanakah caranya untuk aku dimustajabkan permintaanku? Mustajab berdakwah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi kata, makan daripada perkara yang baik. Makan daripada baik, perbaikkan makananmu, kata Nabi SAW. Di sini kita melihat bahawa apa yang kita jual, apa yang kita berikan kepada kawan-kawan semuslim kita, apa yang kita jual berikan kepada pelanggan kita, merupakan perkara yang amat dititik beratkan oleh agama. Bayangkan kalau dia makan benda yang haram, bayangkan kita yang makan benda yang haram. Na'udzubillah min zalik. Bagaimanakah dengan amalan kita? Bagaimanakah dengan permintaan kita, doa kita? Inilah yang dikatakan sebagai faktor keberkatan. Kerja kuat, penat, tapi rezeki sikit. Rezeki banyak tapi keluarnya cepat. Rezeki banyak, hidup tak bahagia. Inilah perkara-perkara yang perlu kita ambil kira apabila kita bercakap tentang halal dan haram. Dan yang terakhir kita kata, mengapa kita perlu halal?
ia adalah kerana kita mahu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada hadis pertama tadi bahawa Allah itu baik, menerima yang sebaik-baiknya, di sana juga terdapat satu hadis yang mana Nabi SAW menyebut, "Walladhi nafsu Muhammad biyadihi, innal 'abda la yakzifal luqmah al-haram fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yawman." Yang mana demi Tuhan yang diri Muhammad itu ada pada tangannya, satu suapan yang datang daripada sumber yang haram yang dimakan oleh seorang manusia, yang masuk fi jawfihi, yang masuk ke perutnya, ma yutaqabbalu minhu amala, tidak akan diterima amalannya arba'ina yauman, selama 40 hari. Hadis ini dikatakan adalah hadis yang dhaif. Namun ia menjadi panduan kepada kita dalam kita berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita berakhlak dengan apa yang kita makan, dalam kita berakhlak dengan apa yang kita cari dari sudut rezeki yang kita usahakan hari-hari. Kita tidak mahu usaha kita menjadi haba'an mansura, menjadi satu benda yang akhir sekali habuk yang berterbangan, tidak ada apa-apa kebaikan kepada kita. Itulah sebabnya ataupun justifikasi yang perlu kita faham mengapa kita perlu kepada perkara yang halal. Setakat ini dulu untuk raun yang kedua, serah balik kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Faizul atas penerangan sementara tadi. Kemudian saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah, kita masuk kepada pusingan yang terakhir, iaitu soalan yang ketiga buat Profesor Madya Dr. Azim. Jadi Profesor sepanjang Ramadan ini, usahawan yang mengusahakan outlet jualan makanan tumbuh bagai cendawan pada musim hujan. Jadi dalam kalangan mereka sebenarnya terdiri daripada peniaga makanan home base, iaitu makanan yang disediakan di rumah. Jadi saya mohon untuk Profesor cadangkan tips-tips yang berguna untuk mereka mengikutinya bagi memastikan mematuhi peraturan-peraturan kebersihan makanan pada tahun 2009. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Seperti yang kita sedia maklum, bermula PKP pada bulan 3 2020 tahun lepas, yang mana kebanyakan kita panggil penduduk Malaysia mula melakukan kita panggil penjualan makanan secara online. Jadi penjualan makanan secara online inilah yang kita panggil sebagai pengusaha makanan sediaan di rumah lah, ataupun kita panggil home based food. Kalau mengikut sebelum ini, home based food sebenarnya tidak dibenarkan untuk mendaftar dengan sistem FOSIM lah. Tapi bermula pada tahun lepas, selepas berlakunya kita panggil kes keracunan makanan yang berlaku yang di Terengganu tersebut, Kementerian Kesihatan Malaysia telah melakukan penambahbaikan di mana kesemua pengusaha makanan sediaan di rumah perlu berdaftar dengan sistem FOSIM bagi memudahkan mereka untuk memantau dan membuat kita panggil mengesanlah jika sekiranya berlaku sebarang kes keracunan makanan. Jadi untuk kita panggil persediaan bagi pengusaha makanan sediaan di rumah ini, bagi memastikan mereka mematuhi peraturan yang telah disediakan, mereka perlulah mengikuti kursus latihan pengendali makanan selama 3 jam, yang mana kursus ini bolehlah mereka ambil daripada sekolah-sekolah latihan pengendali makanan yang diiktiraf Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, kursus ini kalau kata sebelum ini boleh dijalankan hanya secara face to face, namun semasa PKP hari itu banyak juga kelas LPM ini dijalankan kita panggil secara online. Hanya yuran dikenakan sebanyak RM50 dan CJ tuan-tuan tersebut adalah diiktiraf untuk seumur hidup. Yang kedua, pastikan juga tuan-tuan perlu mengambil suntikan pelalian vaksin anti-typhoid. Saya ulang balik, suntikan pelalian vaksin anti-typhoid, bukan COVID. Sebab anti-typhoid ni, kenapa kita perlu pengendali makanan untuk mengambil suntikan pelalian vaksin anti-typhoid? Sebab kita nak mengelakkan daripada berlakunya kejadian demam, kepialu dan sebagainya lah. Kemudian,
setelah kita dah dapat sijil latihan pengendali makanan, kemudian kita dah ambil suntikan typhoid, apa yang tuan-tuan perlu buat adalah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia secara atas talian di laman sesawang www.fosim.moh.gov.my. So daftar dekat situ, so tuan-tuan masukkan maklumat mengenai peniaga tuan-tuan, alamat rumah, kalau kata ada SSM letak SSM, kemudian kalau kata ada sijil pengendali makanan kepilkan di situ, kemudian kalau ada buku menerima suntikan typhoid kepilkan juga sebagai bukti, dan semua pendaftaran ini sebenarnya dilakukan secara percuma lah. Cumanya tuan-tuan perlu kita panggil apa? Perlu alert dengan dia punya kaedah cara nak mendaftar secara online. Yang seterusnya, tuan-tuan perlu juga mengamalkan amalan penyediaan kebersihan makanan yang terbaik. Macam saya cakap sebelum ini, pastikan apabila tuan-tuan menyedia makanan sediaan di rumah tersebut perlu berada dalam keadaan yang terbaik. Maksudnya bersih dan sebagainya. Kalau macam sahabat saya kata tadi, halalan thayyiban. Maksudnya makanan yang disediakan dalam keadaan yang terbaik dan berkualiti. Dan kalau tak silap saya, tuan-tuan boleh pergi ke website bahagian kawalan keselamatan mutu makanan. Di situ diorang ada keluarkan satu garis panduan yang baru khusus untuk pengusaha-pengusaha makanan sediaan di rumah ataupun home base punya peniaga lah. Dan dalam itu tuan-tuan boleh ikut dia punya garis panduan bagi memastikan kaedah penyediaan tuan-tuan menyediakan makanan tersebut dalam keadaan terbaik dan juga bersih. Yang kemudiannya suka juga diingatkan apabila tuan-tuan menghasilkan makanan di rumah, kalau boleh letaklah label. Maksudnya label tersebut bila tuan-tuan menghasilkan produk tersebut dan pada akhirnya tuan-tuan letak situ. Kalau boleh letak makan sebelum pukul berapa. Macam saya terangkan sebelum ni kan, makanan yang diproses paling lama tidak kurang 4 jam. Maksudnya selepas pada 4 jam, makanan tersebut perlu dibuang jika berada dalam zon bahaya makanan. Dan jika sekiranya produk tuan-tuan itu lebih kepada frozen, maksudnya daripada proses tuan-tuan COD ataupun menghantar makanan tersebut, perlulah berada dalam suhu yang sepatutnya. Dan apabila pelanggan membeli, pastikan juga mereka menyimpan pada suhu yang sepatutnya, iaitu jauh daripada zon bahaya makanan. Kenapa kita perlu letak tarikh penghasilan makanan? Sebab kadang-kadang apabila pelanggan membeli, dia terlupa nak makan dan dia akan simpan di dalam peti ais. Kita tak pergi lagi secara detail suhu berapa yang sepatutnya dia simpan. Biasanya dia akan letak dalam peti ais hingga sampai kena elok sampai seminggu makanan tersebut berada dalam peti ais. Maksimum tempoh kita simpan makanan tersebut pada suhu yang sepatutnya adalah 3 hari. Kalau kata kurang daripada lebih pada 3 hari, makanan tersebut perlu dibuang. Kalau kata kita simpan tidak lebih pada 3 hari, apabila kita nak guna, pastikan kita kita hidu, lihat dan rasa terlebih dahulu. Maksudnya kita hidu makanan kita tu sama ada dia start basi ataupun tidak. Kemudian kita tengok sama ada makanan tadi telah rosak ataupun tidak. Biasanya dengan 2 pun kita dapat tahu makanan kita tu rosak ataupun tidak. Biasanya rasa ni last sekali lah. Tambah pula bulan puasa ni rasa memang diharamkan teruslah. Kecuali bagi orang yang tak berpuasa. Okey. Jika sekiranya tuan-tuan rasa kita panggil apa untuk katakanlah sekarang tuan-tuan sedang berniaga dan masih tidak mempunyai sebarang macam kita panggil kriteria yang saya cakapkan tadi, tuan-tuan boleh je pergi kepada mana-mana laman sesawang bahagian kawalan kualiti makanan sama ada di Putrajaya ataupun di kerajaan negeri di peringkat negeri. Di situ ada kita panggil apa kriteria atau garis panduan yang perlu dilakukan, dan dekat dia punya laman sesawang itu juga pun biasanya akan ada sekolah-sekolah yang diiktiraf untuk mengendalikan khusus latihan pengendali makanan itu sendiri. Saya rasa cukup setakat ini dulu. Saya serah kembali kepada moderator. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Azim atas jawapan sebentar tadi. Kita kembali kepada Dr. Ahmad Faizul berkenaan dengan soalan yang terakhir. Yang berbahagia Doktor, Islam telah meletakkan tanda aras yang cukup tinggi berkaitan dengan keselamatan makanan. Jadi persoalan yang akan saya timbulkan di sini,
Adakah memadai bagi usahawan yang terlibat dalam industri makanan hanya berpuas hati dengan faktor ataupun status halal sahaja ataupun ada faktor lain yang perlu mereka patuhi? Falyatafaddal mashkura. Terima kasih kepada saudara Bahaki di atas soalan yang ketiga yang ditanyakan sebentar tadi. Adakah cukup dengan halal? Adakah cukup dengan halal? Sebenarnya apabila kita sebut ayat yang dibacakan sebentar tadi, kulu mimma razaqnakum halalan tayyibah. Dia berangkai halal dan tayyibah. Dan saya sebutkan di awal tadi bahawa di sana ada 4 pemeringkatan, 4 lapisan yang perlu kita pastikan. Makanan yang kita sediakan perlu lalui keempat perkara ini. Yang pertama halal. Yang kedua kena pastikan bahawa proses halalnya betul. Yang ketiga kena tayyibah. Dan yang keempat proses tayyibah itu juga perlu dipantau. Maka sudah pasti tidak cukup dengan halal semata-mata. Ia juga mestilah melepasi tahap yang ketiga dan keempat tadi itu, iaitu tayyibah, dan bagaimanakah tayyibah itu dicapai. Jadi persoalannya bagaimanakah ataupun apakah tayyibah itu? Sebenarnya tidak sukar, dan inilah yang perkara-perkara yang kita selalu bincangkan, yang selalu kita kaji ataupun yang selalu kita pastikan diri kita menguasainya dengan baik. Iaitu yang pertama, thayyibah itu adalah makanan yang bersih. Mudah. Ia adalah satu makanan yang kita kata selamat dan bersih. Ini adalah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mana disebutkan qul la yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Ingat. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Okey. Walau a'jabaka kasratul khabith. Walaupun yang buruk itu banyaknya dia kamu rasa ajaib. Biasalah kita berniaga kadang-kadang benda itu laku. Tapi apabila dia tidak bersih, kita perlu bertanggungjawab bahawa kita tak boleh jual sekiranya ia tidak melepasi piawaian bersih, iaitu salah satu daripada piawaian thayyibah. Dan yang kedua, mestilah tidak memudaratkan. Okey, sebagaimana yang disebut oleh panel sebelum ni. Memang bersih tetapi tidak selamat. Okey, memang bersih tetapi jika memudaratkan, ia juga tidak melepasi apa yang dikatakan sebagai thayyibah. Okey. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat, kata Allah. Apabila ditanya kepada kamu apakah yang dihalalkan kepada mereka, dihalalkan kepada kita umat Islam, uhilla lakum at-thayyibat, dihalalkan kepada kita benda-benda yang baik-baik, benda-benda yang lazat. Okey. Bersih, kita kena pastikan juga dia berada dalam keadaan yang selamat. Kerana Nabi juga bersabda bahawa Nabi menyebut la darar wala dirar. Janganlah dia memudaratkan dan mendatangkan mudarat. Janganlah dia itu mudarat dan mendatangkan mudarat. Jangan benda yang kita makan itu menjadikan tubuh badan kita itu sakit, menjadikan tubuh badan kita itu lemah dan sebagainya. Kadang-kadang bila bercakap tentang keselamatannya, kita kena pastikan bahawa apa yang kita makan bukan hanya selamat pada hari ini, ia mesti juga selamat pada masa akan datang. Kadang-kadang perkara yang kita makan itu dia tidak memberi kesan yang semerta. Perlu ada kesedaran dalam kalangan kita sama ada memakannya ataupun menjualnya. Sekiranya perkara itu boleh mendatangkan keburukan jangka panjang, juga perlu kita hati-hati ataupun kita kawal. Itu perkara yang kedua. Dan yang ketiga, Islam menggalakkan thayyibah itu, makanan itu mestilah makanan yang segar, makanan yang fresh. Okey. Disebutkan dalam Al-Quran, wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyah. Okey. Dan dialah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang memudahkan laut supaya kamu menggerakkan laut. Kita pergi ke laut, kita naik sampan, naik kapal, mencari ikan lah biasanya. Okey, supaya memudahkan kamu dapat daripadanya daging yang lembut-lembut yang hidup, iaitu ikan. Okey, kita sebut sini lahman tariyah. Okey, daging-daging yang kita kata masih lagi segar, masih lagi kalau kita pegang tu spring lah, kita kata macam span, segar. Bukannya bila kita pegang, kalau ikan tu terkeluar perut. Bukannya daging bila tekan tu tekan, tenggelam, dah lagi lama berbau dan sebagainya. Kita ni manusia, Allah kata mesti makan benda yang fresh. Sebab tu bila kita berbuka, sekiranya kita tak jumpa benda-benda yang manis, kita makanlah benda yang belum kena api, belum yang makanan yang belum diproses. Bila tak diproses,
automatik pergi kepada buah-buahan, automatik pergi kepada benda yang semula jadi. Itu kita kata fitrah kita manusia. Okay, kita mulakan dengan perkara-perkara yang segar, yang fresh, yang baik. Itulah yang dimaksudkan dengan thayyibah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, makanan yang berkhasiat. Makanan yang berkhasiat. Disebut oleh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni apabila mensyarahkan ayat halalan thayyibah. Apa itu thayyibah? Tidak memudaratkan badan, tidak memudaratkan akal. Maksud dia macam mana? Antaranya mestilah berkhasiat. Memberi kebaikan kepada pertumbuhan tubuh kita. Memberi kebaikan dengan memberi tenaga kepada kita. Memberi kebaikan dengan mencerdaskan ataupun menajamkan akal kita. Kerana kita manusia adalah ciptaan Allah yang diberi keistimewaan dengan akal. Yang diberi keistimewaan dengan tubuh badan yang kita kata mampu melaksanakan banyak perkara yang tidak dilakukan oleh makhluk lain. Jadi, bagaimanakah kita nak memastikan fungsi kita sebagai khalifah Allah itu ataupun sebagai manusia yang berakal dan mempunyai keupayaan tubuh badan yang istimewa itu tadi, mestilah dia berkait dengan makanan yang kita makan. Ia perlulah berkhasiat. Terutamanya bagi kanak-kanak yang sedang membesar, pastikan anak-anak kita makan benda yang mencukupi. Minumlah susu. Nabi suka susu. Jangan minum minuman ringan. Jangan minum minuman ringan. Makanlah kita kata makanan yang dimasak oleh ibu, yang disediakan di rumah. Kurangkan makan makanan yang kita kata diproses ataupun disimpan lama ataupun makanan segera. Bukan tak boleh. Kita kata kurangkan, kita kawal dengan baik supaya kita memperolehi gizi yang lengkap, kita memperolehi khasiat yang cukup. Kalau dilihat daripada maksud thayyibah yang saya sebutkan tadi, ia adalah tidak jauh sebagaimana yang disebutkan oleh panel kita yang pertama. Kita melakukan kajian, mencari cara bagaimana kita memastikan makanan kita bersih, selamat, berkhasiat dan bagus. Itu adalah satu proses yang termasuk dalam kerangka yang dinamakan kerangka thayyibah. Namun saya juga ingin sebut di sini bahawa thayyibah yang saya sebutkan tadi itu hanyalah thayyibah dari sudut fizikalnya sahaja dahulu. Aspek kedua thayyibah juga perlu kita selaku umat Islam pegang dan kita kata ambil perhatian dalam penyediaan makanan. Kita mestilah memastikan bahawa positive vibe ataupun kita kata suasana yang baik kita kata mengiringi proses penyediaan makanan. Makanan dah sedap, mestilah disediakan dengan penuh kasih sayang daripada seorang ibu. Makanan dah sedap, mestilah dijual oleh peniaga yang jujur. Kita kata peniaga yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan dah sedap, makanan dah istimewa, dah mahal, dah kita kata mahal, makan daripada restoran yang mewah. Mestilah dibayar dengan duit yang halal yang diperolehi oleh ibu bapa, yang diperolehi oleh kita. Ini adalah aspek kedua thayyibah yang juga perlu kita sebagai umat Islam ambil perhatian. Jangan ambil mudah perkara ini. Kerana apa? Daging yang tumbuh secara haram tadi itu bukan sahaja melihat kepada bagaimana ia diperolehi. Adakah ia halal dan haram cara perolehannya? Adakah dia secara fizikali dibenarkan oleh Islam, dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ambil, untuk kita makan? Kita juga mesti memastikan aspek kedua, iaitu aspek keberkatan. Aspek keberkatan juga memainkan peranan kepada apa yang kita makan. Ya, kita beli itu dengan duit yang kita kata orang lain boleh terima, dia boleh ambil, kita pun boleh dapat kat mana-mana. Tetapi apabila kita telusuri bagaimana duit itu dapat, dia datang daripada benda yang haram. Ia memberi kesan walaupun bukan secara fizikal kepada makanan kita, tetapi juga tetapi secara halus kepada diri kita. Yang ini yang kita tidak mahu, yang perlu kita pantau. Dan inilah aspek thayyibah yang dianjurkan oleh Islam, yang kita umat Islam kena jaga. Setakat ini dulu untuk daripada saya serah balik kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ahmad Faizul Ismail atas penerangan sebentar tadi. Maka jelaslah bahawa makanan yang halal ini sangat penting, memainkan peranan yang begitu besar dalam menjaga kemaslahatan umat Islam khususnya. Kerana apa? Kerana dengan makanan halal itulah bagaimana ia membenarkan sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat
fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Di dalam tubuh manusia itu ada seketul daging, yang mana jika baik daging tersebut maka baiklah keseluruhannya, dan jika buruk daging tersebut maka buruklah keseluruhannya, dan sesungguhnya itu adalah hati. Jadi dengan makanan halal ini semoga kita dapat menjaga hati kita untuk terus beribadah lebih lagi pada bulan yang mulia ini, pada Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel kita pada hari ini, iaitu daripada Profesor Madya TS Dr. Muhammad Azim Khalili Rahim dan juga Dr. Ahmad Faizul Ismail atas penerangan sebentar tadi. Jadi sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kini kita sudah sampai ke penghujungnya. Jadi atas dasar kesuntukan masa, maka kami terpaksa untuk menangguhkan Forum Food Safety Keselamatan Makanan Tanggungjawab Agama dan Perundangan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat kepada semua penonton dan kebaikan itu kembali semula kepada panel kita pada hari ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada panel-panel yang sudi meluangkan masa menerima jemputan sebagai ahli diskusi forum kita pada pagi ini. Tidak lupa juga penghargaan buat para penonton yang setia daripada awal hingga ke akhir program. Saya jual beberapa pantun buat panel dan penonton pada hari ini. Mari dipetik sirih puan, sirih dipetik di tepi perigi. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Di lain masa kita berjumpa lagi. Makan nasi bersayur kailan, lepas makan jangan lupa gosok gigi. Terima kasih ahli panel sekalian. Panjang umur kita bersua lagi. Sebelum mengakhiri bicara dari saya sendiri sebagai moderator, selaku yang di-Pertua Persatuan Mahasiswa Kontemporari Islam UNIZA, sesi 2020 dan 2021, ribuan kemaafan saya pohonkan daripada semua pihak seandainya ada kelemahan daripada saya sendiri, dan saya mewakili Persatuan Alumni Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Pusat Alumni dan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam ingin memohon maaf jika terdapat sebarang masalah teknikal ataupun kelemahan daripada kami pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada kelemahan kami, dan semoga kelemahan ini dapat diperbaiki dengan iringan doa daripada kalian semua insya-Allah. Wa ma taufiqi illa billah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم